Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Baru saja selesai sebentar tadi adalah sidang media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan perkembangan COVID-19. Kalau boleh, seperti selalu saya kongsikan kepada anda yang terlepas dengan angka-angkanya. Terkini pada 21 Mei, jumlah kes sembuh adalah 50 kes. Jumlah kes keseluruhan bagi kes sembuh secara kumulatifnya adalah 5,756 kes. Kes baharu positif 50 kes. Manakala jumlah positif secara kumulatifnya adalah 7,059 kes. Untuk hari ini 21 Mei difahamkan Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan tiada kes kematian direkodkan dan difahamkan juga dalam sidang media itu diumumkan juga kluster baharu iaitu kluster depot tahanan imigresen di Bukit Jalil didapati lebih kurang 35 kes positif, kesemuanya bukan warga negara Malaysia. Perinciannya adalah 17 warga Myanmar, 15 warga India, satu warga Sri Lanka, satu warga Bangladesh dan juga satu warga Mesir. Untuk mendapatkan laporan lanjut dan juga artikel penuh akan kami siarkan di astroawani.com dan pastinya dalam buletin Awani dan juga Awani 745. Baiklah, kalau di awal sikit tadi adalah sidang media Menteri Kanan Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana memaklumkan, kalau boleh saya bacakan sedikit artikelnya, iaitu bagi mereka yang cuba merentas negeri, individu yang degil akan dikompaun, yang mana individu yang masih berdegil dengan cuba untuk merentas negeri untuk pulang ke kampung bagi menyambut Aidilfitri bukan sahaja akan diarah berpatah balik, malah akan dikompaun serta-merta. Jadi untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Wakil Astro Awani di Kelantan, Muhafendi. Muhafendi mungkin ada cerita yang boleh kongsikan kepada kami kerana ini adalah susulan daripada laporan yang sebelum ini. Semalam kita telah pun dimaklumkan seorang wanita mengandung dilaporkan positif setelah merentas negeri dan pulang ke Kelantan dan sebanyak lebih kurang 20 kontak rapat dikedapati dan laporan terkini yang kami peroleh adalah 20 kontak wanita yang hamil positif COVID-19 termasuk kanak-kanak berusia 3 tahun didapati negatif. Tetapi saya pasti ada lagi cerita-cerita yang boleh dikongsikan oleh Muhafendi. Mungkin kita mulakan dengan perkembangan itu. Muhafendi. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Kita ketahui di Kelantan ini selama 33 hari bebas dan diisytiharkan sebagai zon hijau. Bagaimanapun semalam satu kes baru dicatatkan melibatkan seorang wanita mengandung selama 35 minggu yang dikatakan pulang daripada Ampang ke Kuala Kerai di kampung halamannya pada 15 Mei yang lepas. Dan hasil saringan yang dijalankan pada 19 hari bulan yang lalu mendapati beliau positif COVID-19. Dan beliau kini telah pun diletakkan dan dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru. Susulan kes yang baru muncul ataupun kluster yang baru muncul dari yang melibatkan rentas negeri ini, Kerajaan Negeri Kelantan dan juga Majlis Keselamatan Negeri Kelantan telah menggariskan beberapa peraturan baru, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diperketatkan sedikit, di mana setiap pintu masuk ke Kelantan ini akan ditempatkan Jabatan Kesihatan untuk menjalankan saringan ke atas pengguna jalan raya. Jadi kita dengarkan dulu penjelasan yang dibuat oleh Esko Kanan Kerajaan Negeri Kelantan, Dr. Izani Hussein. Kita dengarkan. Antaranya ialah pemantauan kawasan-kawasan yang berisiko dan juga dari sudut pintu-pintu masuk ke Kelantan seperti di airport dan juga lain-lain pintu masuk. Kita telah memutuskan untuk menjalani screening ataupun surveillance swab untuk kita mengesan sekiranya terdapat kes-kes tertentu yang pada perfikiran pegawai kesihatan perlu diambil, terutama sekali tumpuan kepada kawasan-kawasan yang datang daripada kawasan yang berisiko. Dan begitu juga pemakaian dari sudut pemakaian mask ataupun topi muka. Kita buat keputusan untuk mewajibkan pemakaian mask ini terutama di kawasan premis ataupun kawasan-kawasan tertutup seperti pasar raya, market itu sendiri, pasar basah itu sendiri.
Dan juga Fauzi, susulan daripada kluster yang baru yang dikesan itu, kerajaan negeri juga telah menjalankan pemantauan dan juga bukan kuarantin sebenarnya, tetapi pengawasan di kediaman kluster serta kontak kluster di Kuala Kerai dan juga kawasan yang pernah disinggahi oleh kluster itu. Di mana saya juga dimaklumkan oleh pihak polis, pemantauan akan dilakukan setiap jam, di mana pihak polis akan melakukan rondaan dan pengawasan bagi mengelakkan kawasan yang pernah di kluster tinggal itu, di mana ahli keluarga ataupun ahli familinya tidak dibenarkan keluar daripada rumah ataupun di kawasan sekelilingnya, dan pada masa yang sama juga tetamu ataupun sanak saudara mereka tidak dibenarkan mengunjungi kediaman kluster berkenaan ataupun kluster kediaman ahli keluarga kluster berkenaan selama tempoh 14 hari. Dan sudah pasti tempoh yang diberikan itu termasuklah sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, di mana mereka juga tidak dibenarkan untuk menyambut Aidilfitri dengan membenarkan ataupun membenarkan aktiviti mengunjungi di kawasan kediaman mereka sebenarnya, Fauzi. Itu berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai kes yang terbaru berkaitan dengan kes positif wanita mengandung 35 minggu yang pulang merentas negeri untuk pulang difahamkan ke Kuala Kerai. Hari ini tumpuan kita adalah bercerita 2-3 hari lagi menjelang Aidilfitri, dan pastinya dan dalam sidang media Menteri Kanan Keselamatan tadi juga menyebut tiada lagi kebenaran diberi untuk mereka yang ingin pulang ke kampung merentas negeri, kecuali bagi urusan-urusan kecemasan. Dan kalau boleh saya nak tunjukkan di Twitter LPT Traffic ini, kalau diikutkan beberapa laporan trafik dilaporkan perlahan menuju ataupun arah ke pantai timur. Contohnya di Plaza Tol Gombak arah timur seperti anda boleh lihat. Ini adalah disebabkan trafik perlahan dan juga berkaitan dengan beberapa lagi kawasan dan juga arah laluan trafik. Yang ini saya petik daripada Twitter LLM Traffic, dan juga kalau diikutkan di gambar Kuala Jabur juga dilaporkan sama, trafik sesak lebih kurang 200 meter menghala ke sekatan jalan sebelum TP Gombak Hala Timur, dan seperti yang anda boleh lihat 200 meter menghala ke Sekatan Jalan Raya selepas TP Bentong Hala Timur. Mungkin Muhammad Fendi mungkin boleh kongsikan kepada kami aktiviti rentas negeri khususnya di Kelantan. Kalau indikasinya cukup mudah, kalau nak tahu kalau kereta itu daripada luar, kita lihat pada nombor platenya sahaja. Mungkin boleh kongsikan sikit Muhammad Fendi berkaitan dengan rentas negeri. Ada pertambahan di Kelantan ataupun bagaimana? Benar Fauzi, beberapa hari yang lepas kerajaan negeri Kelantan melahirkan kebimbangan apabila terdapat ataupun mereka mendapat kesan ada golongan ataupun segelintir rakyat Kelantan yang berada di luar berjaya pulang ke Kelantan ini dengan dikatakan melalui jalan alternatif. Dan untuk itu pihak polis Kelantan telah berjanji dan juga akan melakukan pemantauan dengan menubuhkan satu task force bagi mengawasi dan melakukan pemantauan di lorong-lorong tikus ataupun jalan alternatif yang boleh masuk ke negeri Kelantan ini. Dan pada masa yang sama juga bagi mengelakkan ataupun bagi mengekalkan Kelantan sebagai negeri yang hijau sebelum ini, pihak polis juga akan menjalankan pengintipan dan juga pengawasan di kawasan rumah bermula semalam sehinggalah selepas pada Syawal ini bagi mengesan mereka yang melebihi jumlah yang ada, jumlah isi rumah yang ada, dan mengesan plate number kenderaan asing ataupun kenderaan luar daripada Kelantan. Ini sebagai inspection mereka sekiranya benar ada kata kepulangan segelintir rakyat Kelantan ke negeri ini tanpa melalui sekatan jalan raya ataupun tidak mempunyai dokumen sokongan yang membolehkan mereka merentas negeri. Jadi kita dengarkan peringatan daripada Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan. Silakan. Semalam lagi kita start. That's why kalau kita, saya bergurau sedikit kan, tengok kasut banyak dan sebagainya kat luar tu, ialah bilangan kasut tu sama dengan bilangan orang yang ada dalam rumah tu. Walaupun kasut raya dia ada 3 pasang, contoh 3 pasang, tapi manusia tu lebih kurang tu lah. Tapi dah dibenarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, membenarkan pihak polis untuk mengkompaunkan
orang yang melanggar Akta 342 tu. Dah ada. Pada masa yang sama juga, pihak Polis Kelantan turut memaklumkan susulan daripada arahan Majlis Keselamatan Negeri Kelantan yang mana setiap pintu masuk ke Kelantan ini akan ditempatkan Jabatan Kesihatan untuk melakukan ujian saringan terhadap setiap pengguna jalan raya yang memasuki ke Kelantan ini, sama ada di laluan Gomusang atau di Pasir Putih ataupun di Jeli. Dan sekiranya pemeriksaan dilakukan ke atas pengguna jalan raya, sudah pasti ianya akan menimbulkan kesesakan lalu lintas. Justru itu pihak polis sudah menjangkakan atau mungkin meramalkan sekiranya berlaku kesesakan yang panjang pada musim bulan Ramadan ini, sudah pasti ianya boleh menimbulkan sikap yang orang kata amarah dan sebagainya. Jadi kita dengarkan peringatan daripada Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan. Silakan. Kami akan bantu pihak KKM untuk buat swabbing dia punya test tu lah kepada semua yang masuk ke sini. Jadi di sini tidak mustahil apabila kita buat swab pada seseorang yang masuk sini, kalau dalam keadaan biasa pun di sekatan jalan raya tu dah pun menimbulkan kesesakan, apatah lagi bila kita tahan satu-satu untuk buat check ni, swabbing ni. So dengan kata lain, saya mintalah kerjasama kepada semua netizen. Apabila sampai di sekatan jalan raya, apabila pihak KKM buat pemeriksaan macam ni, sabar banyak-banyak. Ini untuk keselamatan kita semua. Bukan untuk saya ataupun pengarah MKN dan sebagainya, tidak. Untuk kita semua. Jadinya Fauzi, mereka yang dibenarkan pulang untuk retas negeri balik ke Kelantan menyambut Hari Raya, walaupun mereka mendapat keizinan ataupun surat, mereka perlu fikir dua kali kerana mereka akan berdepan dengan kesesakan lalu lintas dan juga pemeriksaan yang terperinci yang dilakukan di pintu masuk, Fauzi. Mungkin kena fikir lebih daripada 2 kali, 3 kali ataupun berkali-kali kerana bukan saja nasihat, larangan juga telah dikeluarkan dan juga amaran kompaun akan dikeluarkan. Itu menurut Perdana Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, kita dah bercakap tentang saringan kesihatan, kita dah cakap tentang keselamatan dan juga bagaimana polis akan buat sekatan-sekatan dipertingkatkan untuk mengatasi aktiviti rentas negeri yang dilarang oleh pihak berkuasa. Selepas ini kita nak bertanyakan, menjelang 2-3 hari Aidilfitri, mungkin ada persiapan Hari Raya normal baharu di Kelantan? Muafendi, saya nak tanya selepas ini, ada perkongsiannya selepas rehat ini. Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Kalau di awal tadi Muafendi berkongsi tentang saringan kesihatan dan juga keselamatan bagi aktiviti rentas negeri yang telah pun dilarang oleh pihak berkuasa di Kelantan khususnya. Baiklah, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Muafendi, tetapi sebelum itu saya nak bagi tumpuan kepada lebih kurang 3 hari lagi menjelang pada sambutan Aidilfitri. Pastinya kita ingin tahu bagaimana persiapan dilakukan dalam mana kita bercerita tentang normal baharu Aidilfitri. Kalau boleh sebelum ke Kelantan, saya nak bawa ke negeri Kedah dahulu. Kalau boleh saya tunjukkan di esok awan ini. PKPB Pekan Rabu suram menjelang Aidilfitri. Minggu terakhir Ramadan biasanya menyaksikan kompleks Pekan Rabu di Alustar sudah dipenuhi orang ramai untuk mendapatkan pelbagai barangan termasuklah kuih muih, serunding dan juga pakaian sebagai persediaan menyambut Aidilfitri. Namun keadaan amat berbeza pada tahun ini berikutan dengan pandemik COVID-19 yang memaksa kerajaan melaksanakan PKP dan juga PKPB. Untuk artikel penuh anda boleh terus kepada esroawani.com. Artikelnya bertajuk Pekan Rabu suram menjelang Aidilfitri. Satu lagi, kalau boleh saya nak mainkan tadi sedikit laporan berita juga di utara tetapi di Pulau Pinang yang mana mengatakan istilah raya sakan tiada istilah raya sakan, sebaliknya persiapan hanya dibuat sekadar ala kadar. Itu laporan hasil temubual wakil Esrawani di Pulau Pinang. Reaksi dari beberapa pengunjung Uptown Raya yang kami temui. Apa kata kita dengar sedikit laporan ini? Rata-rata pengunjung mengaku hanya membeli baju raya untuk anak mereka dan melupakan keperluan sendiri kerana hanya akan beraya di rumah berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB masih berkuat kuasa. Pengunjung Abdul Aziz Ishak, 44 tahun, memberitahu
Tahun ini dia hanya membeli pakaian raya untuk 6 anaknya berusia antara 4 hingga 13 tahun. Malah dia dan isterinya tidak membuat persiapan untuk menyambut tetamu selain perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berhubung jarak sosial. Persiapan ala kadar sahaja. Tak ada istilah raya takan. Raya ala kadar sahaja. Ala kadar sahaja. Kuih-kuih raya pun kita pun cuma pesan yang penting-penting buat ketupat lah. Raya pun cuma adik-beradik saudara-saudara kita lah yang ada lah. Tak ada ni. Nada sama dikongsikan suri rumah dari Sungai Dua Butterworth, Hamidah Abdullah, 47, yang hanya membeli baju baru untuk 5 anaknya sedangkan dia sendiri akan memakai baju sedia ada. Raya yang tahun ni cuma biasa-biasa je lah, tak boleh balik kampung. Cuma untuk shopping pun untuk anak-anak je lah. Macam untuk mak ayah, untuk kami semua tak beli lah. Anak 5. Ni untuk anak. Semalam beli untuk anak perempuan, hari ni beli untuk anak lelaki. Mak ayah tak beli lah. Tak fikir pun, semua untuk anak-anak je lah. Sebab raya tak pergi mana pun. Sementara itu bagi peniaga, Muhammad Izzat Rahim 29 mengakui kehadiran pengunjung ke Uptown Seberang Jaya tidak semeriah seperti di Uptown Bertam, Kepala Batas tahun lalu. Sebelum ni kita berniaga di Carnival Mahabah kios Bertam. Kalau sebelum ni kira sambutan pun kira menggalakkan. Tapi kali ni pun dia okey juga, tapi dia tak semacam dengan sebelum ni. Tapi kira terima kasih jugalah kepada pengunjung kerana memberikan peluang kepada peniaga-peniaga semua. Bagaimanapun dia berterima kasih kepada penganjur kerana membuka Uptown baru di tapak Expo Seberang Jaya sekaligus memberi peluang kepadanya dan rakan-rakan mencari rezeki pada musim perayaan. Tiada istilah raya sakan ataupun hanya ala kadar itu daripada laporan yang kami peroleh hasil temu bual pengunjung-pengunjung di Pulau Pinang. Dan sebelum itu saya bacakan tadi di Kedah, sambutan Aidilfitrinya suram. Kita nak tanya pula di Pantai Timur khususnya di Kelantan. Muhammad Fidi mungkin ada ceritanya bagaimana persiapan menjelang lebih kurang 3 hari lagi umat Islam di seluruh negara dan dunia menyambut Aidilfitri. Persiapan bagi menyambut Aidilfitri dalam konteks normal baharu. Baiklah Fauzi, sejak daripada Kerajaan Negeri Kelantan melaksanakan PKP bersyarat bermula pada 5 Mei yang lalu, kita dapat lihat kebanyakan gedung-gedung pakaian dan juga kedai-kedai yang menjual pakaian termasuk di Bazar Tok Guru, Bazar Tengku Anis, Bazar Buluh Kubu dan sebagainya suram. Dan semenjak seminggu menjelangnya 1 Syawal, suasana itu dilihat rancak sedikit di mana rakyat Kelantan mula keluar untuk mendapatkan bekalan makanan dan juga mendapatkan bekalan untuk membuat biskut, kek dan sebagainya. Begitupun tempuan mereka hanya terarah kepada persiapan yang ala kadar sahaja, di mana mereka hanya mencari barangan seperti sekadar sehelai ataupun 2 helai baju untuk anak-anak di pasar raya dan juga kedai supermarket yang telah dibenarkan beroperasi. Dan sebelum ini kita pernah melakukan tinjauan dan juga membuat liputan berita di kawasan Pasar Borong Wakaf Cik Ye, di mana di situ merupakan syurga membeli belah, syurga buat peniaga di Kelantan, bukan sahaja daripada Kelantan, bahkan daripada luar Kelantan, daripada selatan Thailand, yang turut menumpang menjual pelbagai barangan termasuk baju Melayu, baju kurta, kain samping, aksesori wanita, aksesori lelaki, yang mana saya dimaklumkan sebelum ini lebih daripada 1,000 peniaga mencari menjual dan juga mencari nafkah pendapatan di Pasar Borong Wakaf Cik Ye itu. Namun sehingga ke hari ini dan juga sampailah ke hari raya nanti, kawasan Pasar Borong Wakaf Cik Ye tidak dibenarkan beroperasi. Dan jika sebelum ini bukan sahaja orang Kelantan yang datang membeli belah di kawasan itu, sebaliknya orang daripada luar Kelantan, Terengganu, Pahang, juga Kuala Lumpur saya kira datang membeli belah di Pasar Borong Wakaf Cik Ye. Namun suasana itu sudah tidak kelihatan pada waktu ini dan Pasar Borong Wakaf Cik Ye dalam keadaan yang sunyi. Bukan saja di Pasar Borong Wakaf Cik Ye, bahkan di Pasar Karat dalam
kawasan bandar Kota Baru, di uptown Kota Baru, yang sepanjang jalan hampir 1 kilometer kita boleh melihat pelbagai ragam peniaga yang menawarkan produk mereka, termasuklah baju Melayu, produk barangan terpakai seperti baju-baju terpakai, kasut-kasut terpakai, beg-beg terpakai. Namun pada masa ini suasananya lengang. Dan untuk makluman Fauzi juga, di Kelantan sebenarnya sambutan 1 Syawal dinantikan oleh perantauan daripada luar Kelantan, yang mana anak-anak daripada Kelantan, anak-anak Kelantan ini mengambil kesempatan dan menunggu untuk tempoh Hari Raya Aidilfitri untuk pulang berhari raya bersama ahli keluarga di Kelantan ini. Seperti mana yang kita laporkan sebelum ini, kalau menjelang sebelumnya berlangsungnya 1 Syawal itu, kita dapat lihat perjalanan rentas negeri, perjalanan daripada pulang anak-anak perantauan daripada Kelantan ini daripada Kuala Lumpur ke Kelantan ini, mereka mengambil masa lebih daripada 12 jam, 14 jam untuk sampai ke destinasi ataupun kampung halaman mereka masing-masing di sini. Namun suasana itu sudah tidak dapat kelihatan lagi kerana mereka tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Dan sudah pasti apabila menyebut soal Hari Raya ini, anak perantauan Kelantan ini mengambil kesempatan pada hari raya ini untuk bertemu ahli keluarga mereka. Mereka sebenarnya kalau sudah berkeluarga jarang pulang ke Kelantan ini untuk biasanya untuk cuti sekolah dan sebagainya. Mereka hanya menunggu pada waktu hari raya untuk pulang bersama dan untuk pulang untuk melakukan aktiviti kunjung-mengunjungi dan menziarahi sanak saudara. Pun selepas kita melihat perintah kawalan pergerakan ini yang dilaksanakan, sudah pasti keadaan itu tidak akan dapat dilihat di Kelantan ini. Seperti juga saya meninjau di sebelah malam, saya melihat kegairahan ataupun kata keceriaan rakyat Kelantan untuk menantikan ketibaan 1 Syawal itu tidak seceria yang sebelum ini. Kalau sebelum ini kita lihat ramai ataupun ada rumah-rumah yang turut memasang pelita sepanjang malam 7 liku, ada yang menghiaskan rumah, ada yang kata yang memasang lampu kelip-kelip, ada yang bermain bunga api dan sebagainya. Namun daripada hasil tinjauan saya semalam dan juga malam tadi mendapati suasana itu tidak berlaku. Mungkin disebabkan mood berkurung ataupun mood yang tidak boleh pulang dan sebagainya itu telah menyebabkan mereka menyambut ataupun meraihkan kehadiran 1 Syawal ini dengan secara yang sederhana. Sebelum itu juga Fauzi, untuk makluman Fauzi juga, di Kelantan ini kalau menyentuh mengenai hari raya, 3 perkara utama yang mereka lakukan kebiasaannya. Pertama sekali, mereka akan cuba ataupun memenuhi masjid-masjid untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Keduanya, mereka akan terus ke kubur untuk menziarahi makam, menziarahi kubur sanak saudara mereka. Dan ketiganya, barulah mereka dapat beramah mesra dan meminta maaf ampun daripada ibu bapa mereka. Namun saya kira 3 perkara itu mungkin agak sukar dilakukan pada waktu PKP yang dilaksanakan pada masa ini, Fauzi. 3 perkara yang disebutkan oleh Muaz Fendi itu, tapi kita sebenarnya sering kita bercerita tentang orang lain. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh dalam seminit 2 berbaki ini, saya nak bertanyakan secara peribadi untuk Muaz Fendi, bagaimana menyambut normal baru Aidilfitri, apatah lagi tahun ini saya pasti Muaz Fendi ada perlu bertugas untuk menyediakan laporan-laporan berita khususnya di awal pagi raya nanti. Tetapi mungkin sedikit berbeza dengan tahun-tahun yang sebelumnya kerana tahun ini kita seluruh dunia mengalami pandemik wabak COVID-19. Mungkin secara peribadi untuk Muaz Fendi sendiri, secara ringkas kalau boleh kongsikan bagaimana Aidilfitri persiapannya dalam konteks nombor baru. Baiklah Fauzi, saya sendiri secara peribadinya tidaklah melakukan persiapan. Bahkan saya sendiri baju raya untuk anak saya adalah untuk anak saya, tapi untuk saya sendiri, untuk orang rumah semuanya tak ada. Ini kerana kita masih menantikan supaya ada berita baru ataupun mungkin orang kata ada pembaharuan selepas pandemik ini. Namun apa yang berlaku sebaliknya. Jadi nak pergi tempah baju, nak pergi beli kain di saat akhir ini sudah pasti tukang jahit tidak akan menerimanya. Namun apa yang saya tekankan ialah soal makanan dan juga silaturahim sesama kita. Jadi apa yang saya pentingkan untuk keluarga saya ialah silaturahim. Beraya ni nombor 2, nombor 3. Yang penting kita mengingati orang tua kita, kita dapat pergi mari dengan orang tua kita dan pastikan makanan cukup untuk hari raya ni. Sebab biasanya sehari 2 hari raya ni kedai pasar awam semuanya tutup. Jadi kita kena pastikan bekalan ayam, ikan kita kena cukup di rumah. Itulah biasa yang saya buat kalau musim-musim hari raya ni, Fauzi.
Okey, terima kasih kepada Muhammad Fendi atas perkongsiannya, bukan saja tentang persiapan Aidilfitri Normal Baharu. Pada awal tadi beliau berkongsi tentang bagaimana Kelantan terus menguatkuasakan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat apabila aktiviti rentas negeri yang telah pun dilarang oleh pihak berkuasa berlaku dalam tempoh sehari dua ini. Baiklah, sekiranya itu sahaja waktu ini. Saya Fauzi Zain. Ini cerita-cerita di sebelum berita. Kita jumpa lagi.